saya cerita sikit personal story Ustaz Syihab Sila. Orang nak dengar personal story kan. Saya jarang buka personal story. Oh, ni eksklusif ni. Untuk Ustaz Syihab je insya-Allah. Ya, clear. Saya ni kita banyak nak fokus kepada idea, fikrah, pemikiran kan. Tapi yalah, itu sebab kenapa kita tak nak buka. Siapa kita nak cerita pasal kita punya cerita peribadi, tak ada yang menarik sangat pun kan. Tapi mungkin orang nak faham apa latar belakang, apa background saya, kenapa saya buka isu makrifat, isu batiniah ini. Kerana saya dulunya memang pro sufi lah, senang kata. Ibn Arabi itu adalah hero saya. Okay. Sampai hari ni saya masih mengiktiraf dia sebagai genius, one of the geniuses of the Muslim history. Tapi genius in a different way. Okay, genius in a different way. Okay, ni perspektif saya. Ustaz Syihab menjemput saya mendengar pandangan saya. Betul. I'm not in any way implicating Ustaz Syihabuddin Okay. Jadi saya berada dalam tarikat kesufian ni saya rasa lebih hampir dalam 7 tahun begitu. Okay, 7 tahun begitu, dan kami travel sampai ke South Africa 2 kali dan yalah agak serius lah pada waktu itu. Kami menjalankan projek-projek yang solely run by people of tarikat kan. Pada waktu itu saya di Singapura waktu itu kami giat memperjuangkan isu dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Dan perjuangan itu bagi saya perjuangan yang betul. Sampai ke hari ini saya mengiktiraf perjuangan itu asasnya adalah untuk melawan riba, dan mempersoalkan keabsahan sistem perbankan, untuk berbincang, muzakarah, berdebat dan sebagainya, dan membawa perspektif faith tradisional kita untuk menyumbang solusi kepada masalah ekonomi dunia. Yalah, itu projek bagus. Tarikat sufi ni dia organised, dan dia ada projek yang dia orang buat. Dia orang aktif, dia very active. We are very active during that time. Sebab apa? Saya tak boleh tipu kita ada rasa some sense of specialty sikit. Tak percaya, tanya semua orang tarikat. Mereka akan rasa special. Sebab apa? Sebab syekh mereka wali Allah. Tak ada orang yang akan join satu tarikat yang mana dia tak percaya syekh dia wali Allah. Okey, konsep dia tu. Masuk akal. Itu konsep dia. Kan? Awak hanya akan sertai tarikat tertentu dan mustahil awak tak percaya dia wali. Sebab dia akan bawa awak pada Allah. Dia mesti dah sampai dulu. Jadi, bila kita yakin guru kita ni dah sampai, of course lah kita rasa, kita ada line, kita ada express route mungkin kepada Allah. Ataupun, ada sense of rasa berbeza dengan orang lain. Tapi kita juga diajar pada waktu tu, tahan diri, tahan nafsu. Kita tak tahu setiap orang di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Itu semua betul. Itu semua benar. Saya tak kata semua yang diajarkan di tarikat itu salah. Tidak. Banyak perkara baik yang diajarkan. Sebab tu saya hanya fokus kepada beberapa akidah-akidah yang diajarkan. I don't speak much about sebahagian bid'ah amalan yang you buat. Kan? Zikir tarian, zikir nafas. Saya buat semua. Saya buat semua tu dulu. Okay? Cuma bagi saya itu secondary issue. The primary issue is the root akidah sebahagian yang dipegang. Dan ada pula yang dipegang oleh semua orang tarikat. Tanpa kecuali. Jadi sepakat tu. Sepakat, dia ada kesepakatan, ada ijma'. Contoh ijma' di kalangan golongan tarikat ni adalah Nur Muhammad. Okey. Kita akan jumpa satu tarikat dalam dunia ni yang tak akan percaya konsep Nur Muhammad. Ya, semua tarikat memang terima Nur Muhammad. Setahu saya tak pernah jumpa mana-mana tarikat yang tolak. Okey. Saya yakin mana-mana tarikat yang tolak tidak akan dinamakan sebagai tarikat. Jadi saya kita baca Fususul Hikam pada waktu tu, dan ma'ruf Ibn Arabi ni sebagai Syekhul Akbar. Tak ada Syekh yang lebih akbar daripada Syekhul Akbar lah, senang kata. Jadi ketika dalam tarikat dulu tu kita selalu dengar nama dia, jumpa buku-buku dia, dan Syekh bercakap tentang nama dia. Dia punya image ni, Masya Allah, Tabarakallah lah, besar, sangat besar. It's beyond question, unquestionable. You tak boleh nak doubt pun kan. Dan di kalangan sebahagian orang tarikat ni dia ada kaedah, the Syekh is right even when the Syekh is wrong. Tu dia. Syekh adalah benar walaupun Syekh itu salah. Okay. Saya sendiri pernah dengar ketika saya dalam tarikat, di kalangan orang-orang tarikat ini. Bahaya. Itu kaedah-kaedah yang kami dengar, nak masuk terus dalam hati memang susah lah. Sebab kita belajar.
Betul. Kita belajar, kita tahu this is something wrong. Tapi mungkin aku yang tak faham lagi. So KIV dulu, kita keep in view. Kita keep in view. Lepas tu kita dengar kata-kata seperti, walaupun kamu melihat syekh kamu berzina di depan mata, sangsikan pandangan mata kamu sendiri. Uish. Bertahap tu kan? Kamu yang, yes, mungkin kamu yang berhalusinasi. Mungkin syaitan yang menkhayalkan ke atas kamu. Jadi secara tidak langsung syekh-syekh ni sudah dimaksumkan kalau kita perasan. Secara tidak langsung dia dah maksumkan sebenarnya. Begitulah juga yang dibuat kepada Ibn Arabi. Kan, apa saja yang dia tulis, betul. Tak kira betul melanggar Al-Quran Sunnah. Sama ada itu adalah madsus. Madsus ni maksud dia, bagi yang tak yang pendengar yang tidak faham, mungkin madsus ni orang lain yang tambah-tambah tulisan tersebut. Ibn Arabi tak tulis, orang lain tambah atau orang lain edit. Sama ada itu ataupun dia menggunakan bahasa khas yang hanya orang-orang tertentu saja faham, ataupun kamu yang dol keropok. Kamu yang tak faham. Jadi ada hanya 3 kemungkinan sahaja. Kemungkinan dia salah tu langsung tidak ada. Langsung tidak ada. Jadi saya perasanlah benda-benda macam ni dia macam hujan, macam titisan air kena pada batu kan. Titisan airnya lekuk juga. Kita pun tanya so mula tanya, Nur Muhammad ni kenapa bila dekat luar tarekat tak dengar? Okay, betul. Bila kita tanya kawan-kawan, tak kira lah aliran Haraki ke, Salafi ke, ataupun bukan Haraki, bukan Salafi, tak kira lah, yang bukan tarekat ke mana-mana kumpulan. Nur Muhammad ni tak penting. Kalau mereka tak tolak pun, mereka tidak menjadikan satu central tenet in their faith kan. Tapi dalam tarekat ni, dah jadi macam satu akidah. Wallahi, sampai dah termasuk dalam salah satu rukun iman sebenarnya. Kalau kita duduk kepercayaan kuat sungguh, kepercayaan tu roboh seluruh sistem tarekat. Kalau buang sistem Nur Muhammad ni akan roboh. Itu statement besar tu saya buat tu. Statement besar. Dan I don't mince my words lah. Betul. Kalau tarik konsep Nur Muhammad tu, sebab bagi golongan tarekat ini, Nur Muhammad ni adalah punca segala ciptaan. Kita semua datang daripada Nur Muhammad. Bahkan Jibril datang daripada Nur Muhammad. Bahkan malaikat-malaikat semua datang daripada Nur Muhammad. Cuba bayangkan. Sebab tu dia orang tanya soalan-soalan macam ni. Jadi bila wahyu tu diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril, siapa sebenarnya yang mewahyukan kepada siapa? Soalan-soalan macam tu dia orang suka tanya. Orang yang tak faham konsep Muhammad ni akan blur apa benda dia berbual ni kan. Merapu lah kita kata. Kan? Sebab Jibril datang daripada Muhammad. So macam mana Jibril pula yang kasih wahyu balik kepada Muhammad? Nampak tak? Jadi kita semua dalam diri kita ada Nur Muhammad. Seluruh alam ini adalah Nur Muhammad. Dah jadi macam satu, kalau saya menggunakan bahasa frank a crude language, konsep Nur Muhammad yang difahami oleh sebagian orang tarekat ni, kalau dibandingkan dengan konsep Logos Kristian, cara orang Kristian melihat Jesus sudah sangat hampir. Sangat hampir. Bahkan Ibn Arabi sendiri mengakui bahawa konsep hakikat Muhammadiyah yang dibawa itu adalah yang dipanggil dalam falsafah lain sebagai al-aqlul awal, the first intellect. The first intellect ni apa? Logos lah. Betul. Logos Kristian itu. Jadi link there is very strong. There's a very strong chain. Sanad dah ada tu. Kita boleh follow. Kira macam kita boleh baca benda ni tapi daripada kefahaman yang lain. Betul. Greek spoke about this. The Persian spoke about this. The ancient Egyptian spoke about this. Kan? Dan Firaun mendakwa jadi Tuhan tu, saya baca kitab tafsir Ibn Ashur, antaranya adalah sebab dia percaya dia adalah cerminan dan jelmaan Tuhan yang paling besar, Aman-Ra. Aman-Ra. Dan kita dengar di kalangan sebahagian golongan sufi hari ini, Nabi ni adalah cerminan Allah. Nabi ni adalah suratullah. Dia adalah cerminan sempurna kepada Allah Subhanahu. Sempurna maksudnya semua sifat Allah ada pada Nabi. Semua. Tanpa pengecualian. Ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir pun Nabi ada. Yuhyi wa yumiit pun Nabi ada. Semua sifat Allah Nabi ada sebab Nabi adalah jelmaan ataupun cerminan sempurna. Suratullah. Semua perkataan cermin ni orang akan tergagap sikit. Cermin ni
bukan yang dalam cermin. Bukan image yang di depan cermin. Tapi dalam masa yang sama, image itu bukanlah selain yang di depan cermin tu juga. Betul. Jadi dia can go here and can go there. So they are very very smart when they use their conceptions. Kalau tanya saya, golongan yang paling genius, munharifin, golongan munharifun dalam sejarah Islam yang paling genius adalah Batiniyah. Sebab tu Imam Syahrastani, Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan bahawa inilah jalan yang paling memudaratkan umat Islam, lebih mudaratnya daripada golongan Kristian dan Yahudi. Saya ingat dia orang juga mungkin banyak baca. Kalau zaman dulu kita kata mungkin banyak baca sehingga dia boleh kopi daripada maklumat-maklumat yang lain. Kalau zaman sekarang saya rasa paling banyak tengok cerita. Lagi banyak tengok movie, lagi banyak lah. Lagi tambah tu. Batiniyah tu akan tambah lagi. Macam experience Ustaz? Tak? Ya, saya selalu tengok Marvel. Itu maklum. Okay. So betul, saya tak nafikan sebab golongan-golongan ini dia orang pembacaan luas. Dia orang akan baca segala jenis buku falsafah. Kan, aliran-aliran agama lain semua dia orang baca. Bahkan sampai ke hari ini kalau kita tengok orang-orang yang mengikuti aliran mereka, begitu jugalah sikap mereka. Dia orang ni tidak ada sempadan pembacaan dia orang. Apa saja dia orang baca, apa saja dia orang cuba untuk harmonikan dengan agama kita, dengan akidah kita. Tak kiralah dihempas pulasnya, ditarik sana ditarik sini ayat Quran dengan sunnah tu. Yang penting dia nak sesuaikan juga dengan falsafah ni. Jadi bila saya dalam tarekat tu, bila benda-benda macam ni datang selalu, kita akhirnya sampai breaking point. Kita kata apa benda ni? Kan? Kenapa begitu berbeza? Jadi saya pun mulalah saya punya proses perkajian. First saya pergi ke siapa? Tak bukanlah Syekhul Akbar lah juga kan. Saya bukan buat pengajian saya seorang-seorang. Kan? Siapa kita? Kan? Siapa kita ni? Apa kita buat? Kita rujuk kepada ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi dulu. Kita tengok apa dia have to say. Kan? Ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi ni ada yang sezaman Ibn Arabi. Kan? Contoh macam Syekh Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal Al-Azhar. Terkenal Syekh Al-Azhar kita, ulama yang besar. Dia mengatakan bahawa Ibn Arabi di zaman dia pernah cuba dipenjarakan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tapi gagal kerana diselamatkan oleh ahli politik di zaman itu. Ni nakalnya sebagai ahli politik sama saja. Okay. Ada kepentingan. Kawan tu ada crowd kan. Dia ada crowd. Ya, betul. Sebab dia saling benefit one another. I protect you, you bring the crowd to me. Kan? Betul. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali kata dia cuba dia pernah nak dipenjarakan. Tetapi dihalang ataupun diselamatkan oleh orang tertentu. Bahkan ini kita boleh tahu bahawa ia juga diperkukuhkan oleh dakwaan Ibn Arabi sendiri. Bila dia kata kami sentiasa ditindas. Dia kata zaman dia kami ditindas oleh ulama-ulama zahir. Ulama-ulama rusum. Bahkan dia gelarkan ulama-ulama rusum ni sebagai al-fara'inah. Fir'aun. Fir'aun yang paling teruk sekali. Ulama-ulama zahir inilah. Kan? Tak beza sampai ke hari ini. Kalau kita lihat orang-orang macam Lepat, orang-orang macam yalah yang ikut aliran dia, musuh terbesar mereka siapa? Yang mereka dakwa sebagai ni semua orang-orang fiqh aja ni. Ni orang-orang syariat je ni. Kan? Orang kulit saja kan. Kita ada isi. Lepas tu dia kata tawaduk. Lepas tu dia maki kita. Aduh. Kita boleh kata kita tak maki sesiapa pun. Kita kritik against you. You pergi maki peribadi dah, kenapa marah sangat? Okeylah, tak apa. Ibn Arabi pun bila kita tengok dia punya button push bila dikritik oleh ulama rusum. Tetapi dengan golongan musyrikun bukan main lembut lagi dia berbahasa. Dengan golongan Kristian siap nak defend Trinity lagi. Kan? Siap dia pertahan, dia kata innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Kesalahannya Kristian apa dia kata? Cuba teka apa dia kata kesalahan Kristian. Kesalahan Kristian kerana menghadkan Allah kepada Al-Masih sahaja. Oh. Tu dia faham. Daripada kerusi kita. Itu lagi Kristian daripada Kristian tu. Itu lebih tinggi lagi level dia. Sebab tu Syekh Mustafa Sobri, Mufti Uthmaniyah terakhir. Dia kata tidak ada syirik yang lebih luas daripada syirik ini. Dia panggil mazhab ainiyah. Ainiyah ni sebab semua benda ain Allah, semua benda hakikat Allah. Jadi tidak ada syirik yang lebih luas daripada kesyirikan ini. Ini dakwaan Syekh Mustafa Sabri.
Jadi bila saya cek, jumpalah banyak perkara-perkara yang sebenarnya menunjukkan bahawa, okey, sebelum tu saya juga rujuk kepada ulama-ulama yang sokong. Sebab saya nak buang kecintaan saya ni bukan senang. Betul? Kita nak Dah berpadu lah tu. Dah berpadu dah tu kan. Sayang habis ni, puji habis ni, tinggi habis ni. Kan? Jadi mesti kita nak defend juga. Ni mesti ada jawab balas daripada ulama-ulama yang defend Arabi. Cek, baca. Bila baca, nak dengar jawapan diorang, dengar jawapan ARG kepada saya dalam muzakarah. Lebih kurang macam tu lah jawapan dia. Nothing else. It revolves around there. Jadi saya pun kecewa, dan bila saya cek balik kepada kitab-kitab ulama yang mengkritik ni, saya tengok hujahan mereka jauh lebih mantap, bahkan undisputed. Tak boleh nak deny pun sebenarnya. Hujahan mereka tu kuat dan sangat kukuh evidence yang mereka bawa. Daripada situ barulah kita tengok ustaz betul-betul masuk bab ni lah. Itu kita start dengan source dia lah. Lepas tu kita carilah orang-orang yang buat benda ni. Sebab apa? Sebab benda ni is a form of spiritual abuse sebenarnya. Siapa yang pernah join tarikat mesti akan pernah dengar kes-kes, walaupun tak berlaku mungkin kepada tarikat atau syekh dia sendiri, dia akan dengar sebahagian syekh-syekh tarikat ni abuse their power, menggunakan makam kerohanian dia. Okay, saya ada banyak lah dalam poket saya. We know so many things, dan kita ada bukti, kita ada fakta apa yang berlaku. Ada yang beritahu murid untuk beli bangunan tertentu, rumah tertentu kerana Allah suruh. Mimpi Allah beritahu aku supaya engkau belikan rumah atas nama aku, lepas tu tak nama dia. Lepas tu bila sorry, atas nama murid. Lepas tu bila tak boleh bayar, murid tu yang kena bankruptcy dan sebagainya. Okay. Lepas tu kes syekh yang diurut oleh murid perempuan dia yang bukan mahram. Kes-kes seperti ini kan. Lepas tu bila dikritik, didakwalah macam-macam. Ini kisah Musa dengan Khidir. Ini ujian untuk menguji sejauh mana kesetiaan, kepercayaan kamu kepada arif-arif billah, wali-wali Allah ini. Jadi this is a form of spiritual abuse. Banyak kehidupan manusia hancur. Sebab ada yang jadikan syekh dia ni sebagai focal point hidup dia. Kan? Lepas tu didapati syekh ni buat perkara-perkara tertentu. Cuba bayangkan kepada akidah orang tersebut. Kan? Bukan cakap syekh tarikat je. Celebrity lecturers ataupun speakers yang didapati buat benda-benda yang bukan-bukan saja, ada anak-anak muda yang nak murtad sebab tu. Betul tak? So kesan dia kepada kepercayaan orang, la haula wala quwwata illa billah azim, sangat besar, dan it's not a small matter sebenarnya. Sebab tu saya cari orang seperti Pak Wan Hizam apa semua ni, sebab mereka membawa, bagi saya ajaran mereka itu membawa kerosakan pertama sekali kepada kefahaman agama seorang manusia. Betul. Merosakkan akal. Pertama sekali yang dirosakkan akal. Tak boleh berfikir dengan betul lah. Berunggang-langgang. Quran dengan sunnah sangat jauh, tapi sangat dekat dengan cerita-cerita, kisah-kisah kita kata apa lara orang kata. Allahu akbar. Tak apa, lupa. Yang melayang perasaan, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, kisah-kisah yang tidak ada asas. Apa akan jadi kepada sebuah masyarakat ataupun sebuah tamadun yang mana ajaran agamanya berpusing di daerah itu? Confirm akan jadi masyarakat lemah. Allahu a'lam.